Buka pili dan air mengalir masuk ke dalam cawan. Ianya semudah membuka pili dan air diterima. Mudah bukan? Tapi, adakah air yang dibekalkan kepada pengguna setiap hari datangnya terus dari pili? Jom kita telusuri perjalanan air. Dalam menjelaskan perjalanan air, terdapat 3 pihak utama yang terlibat secara langsung, iaitu sumber air mentah, operator air dan pengguna. Di Malaysia, sumber air mentah utama kita adalah sungai. Ya, sungai. 98.7% sumber air mentah datangnya dari sungai dan empangan. Hanya 1.3% sahaja dari sumber air bawah tanah. Ini merujuk kepada penggunaan air di negeri-negeri pantai timur. Bukankah air diambil terus dari empangan? Empangan diwujudkan sebagai kawasan tadahan dan simpanan air, bukannya sebagai sumber air utama yang diambil untuk dirawat dan diagihkan setiap hari. Untuk rekod, 81.3% air yang dirawat adalah dari sungai dan hanya 17.4% sahaja dari empangan. Sejumlah 9,887 juta liter air dibekalkan setiap hari kepada pengguna di semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan. Sumber untuk air tersebut datangnya dari hampir 200 patang sungai. Jika sungai tercemar dan kotor, maka semakin sukar usaha untuk merawat sumber air tersebut. Kadang-kala langsung tidak boleh digunakan. Hanya sungai kelas 1 hingga 3 sahaja yang boleh dirawat. Manakala sungai yang tercemar dan berada di kelas 4 dan 5 tidak boleh digunakan untuk tujuan rawatan dan pengagihan kepada pengguna. Air dari sungai disedut masuk ke rumah pam milik operator air untuk proses rawatan air. Secara amnya, terdapat 5 proses rawatan air sebelum ianya diagihkan, iaitu pengudaraan, pemendapan, penapisan, pembasmian kuman melalui penambahan bahan kimia yang dibenarkan, iaitu klorin dan kapur, manakala fluorida dimasukkan untuk tujuan mengurangkan kaviti gigi. Dan proses terakhir adalah pengimbangan serta pengagihan kepada pengguna. Air yang dibekalkan kepada pengguna mestilah menepati piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Setiap operator air akan menguji kualiti air secara berkala. Ujian kualiti air juga dilakukan secara berjadual oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Hal ini turut dipantau secara rapi oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Apakah fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara? Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara adalah sebuah badan yang mengawal selia perkhidmatan bekalan air dan pembentungan di semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan. Pengagihan air dibuat melalui saluran paip agihan yang kebanyakannya terdapat di dalam tanah kekediaman dan kawasan industri. Untuk rekod, sehingga Disember 2019, terdapat sekitar 130,000 kilometer panjang paip agihan di seluruh semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan. Kemana pula perginya air yang telah kita gunakan? Air yang telah digunakan seperti untuk aktiviti di dalam tandas, membasuh pinggan dan pakaian akan disalurkan ke saluran pembentungan untuk diproses dan dirawat di loji rawatan kumbahan sebelum ianya dilepaskan semula ke dalam sungai. Proses ini akan berulang setiap hari. Kos untuk merawat dan mengagihkan 1,000 liter air kepada pengguna domestik adalah RM2.31. Manakala purata kos untuk merawat sisa pembentungan pula adalah RM18 untuk setiap rumah. Secara nyata, kos yang dibayar pengguna adalah masih jauh lebih rendah berbanding kos sebenar dan pengguna seperti kita mempunyai peranan penting dalam melestarikan sumber air. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, jangan cemari sungai dengan sisa kumbahan yang tidak dirawat dan sampah sarap. Kedua, jangan membazir menggunakan air, berjimat dan jadilah pengguna yang bijak. Ketiga, gunakan produk berkaitan air yang dilengkapi dengan label produk cekap air. Ianya menjimatkan penggunaan air dan perbelanjaan bil. Keempat, perbaiki segera sebarang kebocoran paip atau hubungi operator sekiranya melibatkan paip utama. Kelima, jadilah pengguna yang bertanggungjawab.
Hentikan sebarang bentuk pembaziran walau di mana kita berada. Dari awan ke cawan, bersama melestarikan sumber air bersih demi kesejahteraan kita dan generasi akan datang. Hentikan pencemaran sungai. Jom jimat air.